Pakatan Harapan mahu darurat ditamatkan dan Parlimen mula bersidang. Sehingga hari ini, rakyat Marhain masih bertanya-tanya apa kaitan darurat dengan tindakan kerajaan tepuk atap berhubung COVID-19. Apa yang rakyat nampak hanyalah Parlimen tidak dapat bersidang untuk membahaskan isu dan perkara yang dekat di hati rakyat menerusi wakil-wakil mereka. Menurut bekas Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof, walaupun bencana besar seperti pandemik COVID-19 melanda negara, Parlimen mesti dipanggil untuk bersidang. Beliau menegaskan perlembagaan sudah menetapkan bahawa pengisytiharan darurat dan apa sahaja ordinan darurat yang perlu diluluskan ianya perlu dibentang di Parlimen mengikut Perkara 150 dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini bukan formula kosong. Ini bermakna dari segi kerangka Perlembagaan Parlimen mesti dipanggil bersidang, tapi ianya tidak dilakukan, ujarnya. Beliau berkata demikian dalam sidang media membincangkan tentang hak rakyat dan darurat dari sudut Perlembagaan Persekutuan Negara di Facebook Next Step Malaysia pada 27 Mei lalu. Sementara itu, Majlis Presiden Pakatan Harapan melahirkan kebimbangan dengan peningkatan mendadak kes-kes positif COVID-19 di hampir setiap negeri dalam negara yang kini mencecah lebih 7,000 kes 3 hari berturut-turut. Di samping jumlah katil ICU yang semakin tidak mencukupi untuk menghadapi kes-kes kritikal. Kami juga amat sedih menerima berita bahawa kadar kematian sangat tinggi setiap hari, terutamanya 3 hari terakhir yang mencatatkan kematian lebih 60 orang setiap hari. Kes harian COVID-19 yang melonjak sejak darurat diisytiharkan dan Parlimen ditutup jelas menunjukkan kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional untuk menangani COVID-19 dengan sendirinya. Lockdown kendiri politik ini sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan Kerajaan Perikatan Nasional yang kehilangan majoriti Parlimen, ujar kenyataan tersebut. Kenyataan tersebut dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Amanah Negara Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Malangnya lockdown kendiri politik ini tanpa kebertanggungjawab, ketelusan dan proses semak dan imbang telah pun memburukkan pandemik COVID-19, kata mereka. Justru dalam keadaan hampir semua ahli Parlimen telah menerima vaksin, Majlis Presiden Pakatan Harapan menggesa semua ahli Parlimen untuk bersama menuntut agar Parlimen dibuka semula. Majlis Presiden Pakatan Harapan menyeru agar kadar pemberian vaksin disegerakan, terutamanya apabila keperluan dana RM5 bilion telah pun tercapai dengan pengeluaran wang dari Kumpulan Wang Amanah Negara KWAN tanpa kelulusan Parlimen untuk kos pembelian dan pelaksanaan. Kadar pemberian vaksin Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac masih belum mencapai kadar yang dijanjikan kerana dibelenggu pelbagai masalah termasuk isu bekalan, isu pemberian vaksin termasuk dos vaksin AstraZeneca yang tidak mencukupi serta isu pendaftaran yang amat menyukarkan rakyat. Sungguh pun RM70 juta telah pun dibelanjakan untuk sistem laman web. Susulan itu, Majlis Presiden menggesa bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA untuk mempercepatkan kelulusan vaksin Sinopharm, Sputnik V dan Moderna agar sasaran imunisasi kelompok dapat dicapai dengan lebih pantas. Ini memandangkan vaksin Sinopharm telah menerima kelulusan World Health Organization dan Sputnik V serta Moderna telah mula digunakan di pelbagai negara. Sejak darurat berkuat kuasa pada 11 Januari 2021 hingga ke hari ini, walaupun diberi kuasa penuh untuk melakukan segala ikhtiar dan upaya, namun berdasarkan data dan bukti sedia ada, jelas kuasa darurat ini tidak berjaya mengekang penularan wabak COVID-19. Sebaliknya, keadaan menjadi jauh lebih serius. Kerajaan Perikatan Nasional telah pun gagal, tegas Majlis Pakatan Harapan. Setakat 27 Mei 2021, terdapat 7,857 kes baharu COVID-19 dengan jumlah keseluruhan kes sebanyak 541,224. Kini jangkitan bagi setiap juta penduduk, Malaysia mengatasi India sejak Sabtu lalu berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Our World in Data. Bagaimanakah peperangan melawan COVID-19 ini dapat dimenangi jika sekiranya pihak kerajaan sering mengambil pendekatan yang salah tetapi enggan menerima teguran? Apa yang kerajaan tepuk atap ini lakukan langsung tidak mencerminkan semangat demokrasi berparlimen dan dengan angkuh memperjudikan nyawa rakyat semata-mata kerana takut berhadapan dengan pembangkang.